Penyakit buah pinggang membimbangkan. Guru tidak pandai berenang, lemas jatuh sungai. Serangan balas dendam punca letupan di masjid Pakistan. 49 murid madrasah maut dalam naas bot karam di Pakistan. Pedro dipinjam Spurs. Gantikan Eriksen, Manchester pinjam Marcel Sabitzer. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Bersama saya Muhammad Arif Daniel Sumardi di Buletin iMedical TV. Pesakit buah pinggang meningkat tahun demi tahun di Malaysia. Statistik mendapati sejak 2010 hingga 2020 jumlah pesakit meningkat daripada 5,000 kepada 9,000 pesakit. Manakala anggaran pesakit di negeri Kelantan kira-kira 2,000 orang, bermakna populasi pesakit buah pinggang di sini adalah sebanyak 2% berbanding negeri lain. Menurut pakar klinikal nefrologi Jabatan Nefrologi Hospital Raja Perempuan Zainab HRPZ2 Dr. Logaruban Arawan, golongan berisiko tinggi untuk mendapat penyakit itu dikenal pasti dalam kalangan mereka yang menghidap kencing manis dan darah tinggi di negeri ini. Katanya ramai menganggap buah pinggang berfungsi hanya untuk membuang air kecil sahaja, sedangkan terdapat banyak fungsi lain. Antara sebagai penapis darah, mengeluarkan bahan kumuh juga berfungsi untuk mengawal garam dan asid dalam badan. Dr. Loga berkata, jika salah satu daripada fungsi itu rosak, bermakna mereka menghidap penyakit buah pinggang. Pesakit buah pinggang, kalau kita dia mengalami kerosakan, dia mungkin ada simptom-simptom berkaitan dengan buah pinggang juga akan memberi hormon untuk bagi darah merah kita tu naik. Biasa kebanyakan pesakit kita datang tu dia comel je, dia tak ada apa, tapi tengok-tengok tekanan darah dia tinggi. Lepas tu kita buat ujian darah, tengok buah pinggang rosak. So dia salah satu kita kata screening kita akan buat kenapa tekanan darah tinggi. So sebab tu penyakit buah pinggang dia, kita boleh kata dia silent killer. Dia tak semestinya semua tahap dia ada simptom. Katanya, pesakit akan merasa keletihan, muntah, kurang selera makan, kaki, tangan dan juga muka menjadi sembab selain kencing berbuih. Menurut Dr. Loga, terdapat dua jenis penyakit buah pinggang, iaitu jenis akut dan kronik. So, memang kalau kita tengok penyakit buah pinggang ni, kita tak semestinya kronik. Kita tengok ada panggil acute. Maksudnya sihat. Dia sihat, tiba-tiba datang tu mungkin dia ada jangkitan kuman ataupun COVID, denggi. Masa tu pun boleh jadi buah pinggang rosak sementara. Yang tu kita panggil acute. Maknanya dia sekejap dan dia akan pulih dalam masa 3 bulan. Penyakit kronik adalah masa buah pinggang ni rosak lebih dari 3 bulan. Itu kita kata kronik biasa. Menurut Dr. Loga, pesakit berumur antara 40 hingga 50 tahun berisiko menghidap penyakit buah pinggang. Katanya, tahap 1 adalah tahap selamat, manakala tahap 5 adalah tahap paling kronik. Dia ada kiraan mana 90%, 60%, 30%. Kalau dia kurang daripada 30%, mana yang kita lebih risau. So kalau 30 dan kalau biasanya kurang 15% adalah tahap kelima. So tahap 1 tu 90, tahap kedua 90 ke 60. Menurutnya, pesakit sedikit keliru tentang ujian kreatinin bagi mengenal pasti ketidakfungsian buah pinggang. Jelasnya, semakin naik bacaan kreatinin, semakin kurang fungsi buah pinggang. Menurut Dr. Loga, ada beberapa jenis rawatan untuk merawat buah pinggang, termasuk rawatan dialisis dan pemindahan organ. Selain pemindahan buah pinggang, kita ada rawatan cuci darah, cuci air. Cuci darah ni biasa kita kena buat tapak lah. Nanti akan ada tapak, so kita buat tapak biasa di tangan, di lengan lah. Tengok kepada dia punya saluran darah. So kita cantum saluran darah, doktor pembedahan tolong buatkan tapak. Tapak dah matang dalam masa 2 hingga 3 bulan, kita akan guna mesin dialisis dan buat dialisis. Cuci air, kita akan masuk. Cuci air itu kita buat melalui perut, di mana sebuah wayar macam tip kencing. Saya rasa banyak pesakit pernah tengok tip kencing. Macam tip kencing, kita masuk dalam perut.
So then kita akan cuci mengikut perut. Katanya, sesi rawatan cuci darah adalah selama 4 jam, 3 kali seminggu, manakala cuci air sebanyak 4 kali sehari dan boleh dibuat di rumah sendiri. Dalam pada itu, tim iMedical TV berkesempatan memulangkan air dialisis untuk mencuci buah pinggang di store bahagian CAPD HRPZ2 di sini. Air tersebut adalah lebihan yang telah diberikan kepada salah seorang ibu kepada staf iMedical Pharma Holding Berhad IMPHP yang meninggal dunia pada Oktober tahun lalu akibat penyakit buah pinggang yang memerlukan arwah mencuci buah pinggang sendiri di rumah. Guru lelaki yang dipercayai terjatuh ke sungai sebelum ditemukan lemas di Kampung Batu Tujuh, Jalan Sanglang semalam dikatakan tidak pandai berenang tetapi meminati aktiviti menangkap ikan termasuk menjala dan memancing di sungai. Dalam kejadian kira-kira jam 4 petang semalam, Khairul Azwar Muhammad Saud, 41 yang dipercayai ke sungai itu bersama seorang rakannya untuk menjala ikan dikatakan sempat meminta tolong dalam keadaan terkapai-kapai sebelum tenggelam dan hilang. Rakannya dikatakan berusaha mencari dan menyelamatkan mangsa tetapi gagal berikutan air keruh dengan kedalaman sungai melebihi 2 meter. Lalu meminta bantuan orang awam sebelum Khairul Azwar berjaya dijumpai dengan bantuan pasukan bomber dan disahkan meninggal dunia. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Rozi Abu Hassan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 5 petang semalam berhubung insiden berkenaan sebelum bergegas ke lokasi. Setiba di tempat kejadian, beliau berkata pasukan mendapati mayat mangsa sudah ditutupi dengan kain di tepi sungai selepas dibawa naik ke darat oleh anggota bomber. Selepas mangsa ditemukan, beliau berkata hasil pemeriksaan pada tubuh mendapati tiada tanda atau kesan berunsur jenayah. Pergerakan kita mungkin akan terbatas dan akan mengalami kesukaran seiring dengan peningkatan usia dan tahap kesihatan masing-masing. Jadi, masa sekaranglah amat sesuai untuk kita menjaga kesihatan tulang, sendi dan otot. Susu Hi-Flex mengandungi sumber nutrisi penting seperti protein, kalsium dan vitamin D yang membantu pembentukan semula tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis. Penambahan kolagen membantu mengurangkan keradangan pada sendi dan kerosakan tulang rawan. Dapatkan susu Hi-Flex sekarang di farmasi berdekatan dengan anda. Letupan berani mati di sebuah masjid di dalam ibu pejabat polis di Pakistan yang mengorbankan lebih 90 orang adalah serangan balas dendam, kata seorang ketua polis malam. Antara 300 dan 400 anggota polis berkumpul untuk solat di masjid itu Isnin lalu di ibu kota wilayah Peshawar apabila kejadian itu berlaku. Militan peringkat rendah sering menyasarkan pusat pemeriksaan keselamatan semakin meningkat di kawasan berhampiran Peshawar yang bersempadan dengan Afghanistan sejak Taliban menguasai Kabul pada Ogos 2021. Serangan itu kebanyakannya dipercayai dilakukan oleh Taliban Pakistan serta bahagian tempatan pertubuhan itu, tetapi serangan beramai-ramai masih jarang berlaku. Ketua Pasukan Polis Wilayah Khyber Pakhtunkhwa, Muazzam Jah Asari memberitahu pemberita bahawa seorang pengebom berani mati telah memasuki masjid sebagai tetamu membawa 10 hingga 12 kilogram bahan letupan. Katanya kumpulan militan yang bersekutu dengan Taliban Pakistan mungkin berada di belakang serangan itu. Pihak berkuasa sedang menyiasat bagaimana pelanggaran keselamatan besar boleh berlaku di salah satu kawasan yang paling dikawal ketat di bandar itu, menempatkan biru risikan dan memerangi keganasan serta bersebelahan dengan sekretariat wilayah. Seramai 49 kanak-kanak maut apabila bot yang membawa penumpang melebihi muatan karam di bahagian barat laut Pakistan. Menurut polis malam, selepas penyelam mengambil masa selama 3 hari untuk mengeluarkan mayat daripada tasik. Kesemua kanak-kanak yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu adalah murid madrasah yang dibawa bagi lawatan sehari ke Tasik Empangan tanda Ahad lalu. Mayat seorang guru dan nahkoda bot berjaya ditemui dan ditarik keluar dari tasik itu, katanya, sambil menambah angka korban kini meningkat kepada 51. Muhammad Umar, seorang penjual teh di kawasan Berkelah yang menghadap destinasi pelancongan popular pada hujung minggu itu berkata, berpuluh-puluh ibu bapa dan saudara mara berkumpul di sana sepanjang beberapa hari lalu. Tasik Empangan tanda terletak sekitar 5 km daripada sekolah madrasah itu.
sebuah sekolah pesantren yang menawarkan pendidikan agama secara percuma dikuat di daerah Khyber Pakhtunkhwa. Jurucakap polis Fazal Naim mengumumkan angka korban terkini semalam selepas selesai misi menyelamat itu. Ia disahkan oleh cabang media pasukan tentera. Kita beralih ke berita sukan. Pemain pertahanan Sporting Lisbon, Pedro Porro akan menyertai Tottenham selepas kelab itu mengumumkan mereka mendatangi Pedro beberapa minit sebelum jendela perpindahan Januari ditutup hari ini. Pemain pertahanan itu akan menyertai skuad kendalian Antonio Conte secara pinjaman sehingga penamat musim serta perjanjian tersebut menjadi perjanjian kekal bersama Spurs dengan yuran yang bernilai 45 juta euro RM208.52 juta. Pertahanan kanan Sporting berusia 23 tahun itu telah beraksi bersama Manchester City dari 2019 sehingga musim panas lalu. Bermain 2 kali buat Sporting menentang Spurs pada peringkat kumpulan Liga Juara-Juara musim ini. Kami secara bersama bersetuju menamatkan kontrak Mark Doherty bagi membolehkan dia menyertai klub lain, kata Spurs dalam satu kenyataan. Antonio Conte. Tottenham juga mengumumkan pemergian pertahanan Mark Doherty yang menyertai Atletico Madrid. Atletico mengesahkan juga Doherty berpindah ke klub di ibu kota Spanyol itu. Pemain tengah Bayern Munich, Marcel Sabitzer dipinjam Manchester United selepas mereka mengumumkan mereka mendatangi pemain itu secara pinjaman sementara tadi berikutan kecederaan penggelangan kaki Christian Eriksen yang akan diketepikan hingga awal Mei. United mengambil keputusan untuk bekerja keras hingga tarikh akhir jendela perpindahan. Pengurus Erik ten Hag melengkapkan perpindahan penyerang Belanda Wout Weghorst lebih awal pada perpindahan Januari. Sabitzer yang akan berada di Old Trafford bagi baki musim ini berkata dia perlu membuat keputusan yang cepat dan penting untuk kehidupannya. Sejak saya mendengarkan mengenai peluang ini, saya tahu ia adalah yang terbaik buat saya. Saya pemain yang kompetitif. Saya mahu menang dan membantu kelab mencapai sasaran musim ini. Pengarah bola sepak Manchester United, John Murtosh berkata Marcel ialah pemain United sudah perhatikan sejak lama. Katanya dia memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan Marcel dan dikatakan Marcel merupakan pemain yang berkemampuan dalam memberi impak kepada United. Assalamualaikum, hai, saya Lia kembali lagi dalam hari ini tip kesihatan. Lia nak kongsikan pula berkenaan dengan tip mengawal penyakit buah pinggang. Terdapat pelbagai cara untuk mengenal simptom kerosakan buah pinggang. Antaranya bengkak kaki, sembab muka, kencing berbuih dan sebagainya. Okey, dalam video ini Lia akan kongsikan berkenaan dengan tip-tip kesihatan dan Dr. Loga menasihati orang ramai supaya menjaga buah pinggang dengan lebih baik. Jadi ini adalah antara tip-tip yang akan dikongsikan oleh Dr. Loga untuk menjaga buah pinggang. Tip-tip untuk mengawal buah pinggang, kita elakkan ubat-ubat tahan sakit, suplemen-suplemen yang tidak diperlukan dan juga kawal penyakit anda, darah tinggi, kencing manis dan sentiasa berjumpa dengan doktor anda dan boleh menanya dia sebarang kekeliruan dalam pemakanan ubat. Sekian sahaja Buletin iMedical TV hari ini. Ikuti perkembangan terkini kami di saluran Facebook, TikTok dan YouTube iMedical TV. Saya Muhammad Arif Daniel Sumardi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.